أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Rabu malam Khamis seperti biasa jadual kita adalah tajwid. Asas tajwidul Quran, sama-sama kita mudzakarah dan juga murajaah, buat ulang kaji hukum-hukum tajwid yang beberapa kali kita belajar dan beberapa kali kita ulang mengaji dan sampai kita mantap ataupun boleh dikatakan sampai bila-bila lah ilmu tajwid ini perlu diperbaharui dan juga diulang-ulang selalu. Kalau tidak dia akan lupa dan juga dia akan bertukar hukum-hukumnya dan akhirnya bila kita membaca Al-Quran kita membaca dengan kurang yakin dan selesanya. Dengan ilmu tajwid, dengan kita menguasai ilmu tajwid, kita membaca Al-Quran beza sangat tanpa ilmu tajwid. Kita akan baca dengan semangat, kita akan baca dengan yakin, kita akan baca dengan rajin. Sebab kita tahu kita baca betul, kita yang rasa betul lah. Kalau kata ada lagi orang yang lebih hebat, mungkin dah tentunya ada kurangnya. Tapi setakat kita yang dah tahu hukum ini dah kira alhamdulillah selesa dah. Dia lain kalau kata kita pun tak tahu hukum. Di situ was-was kita baca Quran kita betul ataupun tidak. Masih kita mengharaplah walaupun banyak salahnya kita mengharap ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala yang janjikan insya-Allah dapat. Dan bezanya kalau kita lancar dan kita tahu hukum itu cara bacaannya, semangat bacaan kita itu sangat-sangat berbeza. InsyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa, Alhamdulillah kita masih lagi dalam murajaah kita. Beberapa tajuk yang kita dah ulang kaji bersama minggu-minggu sudah. Sebelum kita nak sampai ke tajuk baru kita, Makharijul Huruf, kita ada beberapa tajuk yang penting lagi kita nak kena habiskan dulu. InsyaAllah kita cuba habiskan dalam masa beberapa kelas lagi insyaAllah. Okey, kita mulakan. Akhir sekali perbincangan kita berkenaan dengan masih dalam bahagian Al-Mudud, hukum-hukum mad, ahkamul mudud. Minggu sudah akhir tajuk kita itulah mad lazim wa aqsamuhu. Mad lazim dan bahagian-bahagian pecahan-pecahan mad lazim kita dah selesai alhamdulillah. Malam ni terus kita akan sambung, kita akan cuba habiskan mad dan kita masuk tajuk baru selepasnya insya-Allah. Mad yang berikutnya pada malam ini adalah mad silah. Mad silah bagi saya mad silah ni antara mad yang mudah lah. Mad bersambung. Silah-silah ni maknanya kita makna silah kalau kita terjemahkan silah maknanya bersambung. Okey, macam mana kita nak kenal mad silah? Mad silah terjadi pada huruf ha dhamir. Ha dhamir, hak kata ganti nama yang di akhir perkataan dengan baris bawah dan baris hadapan. Bihi, buhu, rabbahu, rabbuhu, hu dengan hi. Okay. Hi dengan hu dalam Al-Quran itulah yang dimaksudkan kita kena panjang dengan qadar mad silah, mad silah. Dan dia ada syarat-syaratnya. Bukan semua hu hi dalam Al-Quran itu semuanya kita panjang. Bukannya semua mad. Ada syarat-syarat tertentu. Jadi kita nak kena jelaskan semulalah. Okey, kalau tengok di sini dia sebutnya mad silah terbagi kepada dua bahagian. Ada silah tawilah dan ada silah qasirah. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Tawilah tu panjang, qasirah tu pendek. Kalau sebutnya mad pendek, maknanya dua harakat lah. Dia tak boleh kurang daripada dua harakat sebab mad.
Mad aqallu miqdar mad adalah 2 harakat. Paling sedikit ataupun paling pendeknya 2 harakat. Okey, kita tengok bahagian yang pertama dia sebut di sini maksilah tawilah dulu. Terjadinya apabila hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Hak dhamir hu dan hi itu selepasnya ada huruf hamzah. Maka cukup syarat itu, maka hukumnya jadi maksilah tawilah. Bacaannya 4 ataupun 5 harakah. 4 ataupun 5 harakah. Okey, kalau kita tengok mad, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, maka kita akan ingat mad yang sama syarat ini adalah mad apa? Majais. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Sama aja. Huruf mad ataupun tanda ombak, tanda mad itu bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Tetapi kalau huruf mad itu datang selepas hu ataupun hi, ha'ud dhamir, maka dikhususkan jenis mad ini untuk maksilah tawilah. Cara bacaannya, miqdarnya, wajahnya sama je, 4 dan 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Okey, itu mad silah tawilah. Kita tengok apa tu contohnya? Wa indahu ummul kitab. Indahu Indahu Di sini kita tengok ada hu, lepas tu ada tanda mad, iaitulah berada di atas huruf mad waw dan bertemu dengan huruf hamzah. Inilah maksilah tawilah. Baca 4 ataupun 5 harakat. Bila jumpa dalam Quran nanti, kita nak kena panjangkan kadar 4 ataupun 5 harakat. Okey, selesai. Saya rasa tak payah. Senang je, maksilah tawilah, senang kita boleh faham dan kita boleh kenal selalu insyaAllah. Okey, pergi kepada maksilah qasirah pula. Okey, siapa boleh ingatkan kita maksilah qasirah macam mana kita nak kenalnya? Okay, masih lagi kita ada dalam bahagian murajaah. Beri peluang kepada kita semua untuk bercerita apa yang kita tahu dan kita kenal. Macam mana maksilah qasirah? Dipersilakan. Tidak terdapat huruf hamzah selepas huruf ha dhamir, Ustaz. Okey. Jadi hak dhamir juga sebab maksilah kan. Bila silah tu ada hak dhamir hu ataupun hi. Selepas hak dhamir itu tiadanya huruf hamzah. Itu je bezanya. Bila tak ada huruf hamzah, maka itulah maksilah qasirah, pendek. Qasir tu pendek, maknanya bukannya 4 harakat, bukan 5, bahkan dia hanya 2 harakat sahaja. Jadi bila ada hu, ada hi, selepasnya tak ada hamzah, itulah maksilah qasirah. Banyak dalam Al-Quran. Contohnya, Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ada 2 di sini. Rabbahu kana 2, bihi 2 harakat juga, basira. Inilah maksilah qasirah. Okey. Kita ambil secara rumusan yang penting. Detailnya, pecahannya, apa semua tu insya-Allah kita boleh baca dalam salinan kita ataupun dalam buku nota kita. Ustaz, kalau kita nak kenal maksilah qasirah tu, kita tengok tu macam ni contoh tadi, rabbahu kana bihi, yang itu tak ada gelombang di atas. Jadi kita tahu itu pendek, tak ada gelombang. Sekiranya ada gelombang, baru kita tahuilah lah. Tawilah, betul. Itu antara tandanya lah. Tandanya. Antara tandanya yang membantu kita untuk membezakan. Tetapi yang betul-betul kuat dengan yakinnya lepas hu itu ada hamzah ataupun tidak. Itu pengenalan yang paling kuat, paling kukuhnya. Dan disokong juga dengan tadi, kalau ada ombak, dah tentunya mad itu lebih daripada 2 harakat, maka dikenakan pada maksilah tawilah. Kalau tak ada ombak,
macam mat asli ataupun mat silah qasirah ataupun mat-mat yang lain yang 2 harakat, maka dia tak ada tanda mat ataupun tanda gelombang, tanda ombak tu. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, selesai. Dan kita pergi kepada mat yang berikutnya. Di sini ada pengecualian dalam surah Fihil Quran, dan juga ada surah dalam surah-surah yang lain macam Arjih, Alqih, Yardahu, walaupun penuh dengan syarat tapi dikecualikan. Ini tak apa, kita dah huraikan dalam kelas secara satu persatu. Okey, mad yang ke-8 mad yang ke-8 yang berikutnya ialah mad iwad. Mad iwad, mad ganti. Macam mana mad ganti tu? Okey, macam mana kita nak kenal? Skrip dah ada di depan kita. Saya perlukan huraian yang ringkas. Macam mana? Bila sebut mad iwad, macam mana kita nak kenal? Apabila tanwin baris 2 atas letak di huruf kalimah, di akhir kalimah. Bila kita berhenti bacaan, gantikan jadi dua harakat. Buang dia punya apa ni, nunnya. Apa buang nun, kita ganti dengan apa? Dengan dua harakat. Dua baris baris 2. Buang nun ganti dengan baris 2. Gantikan dengan 2 harakat, bacaan 2 harakat. Dia ada benda yang kita masukkan tu. Apa dia? Gantikan apa? Bukan 2 harakat. 2 harakat tu betul, itu cara bacaannya 2 harakat. Tapi apa yang kita ganti? Gantikan dengan mat. Sikit lagi. Betul, memang mat tu memanglah mat harakat. Yang kita gantikan dengan apa tu? Dengan huruf mat. Huruf mat, dengan huruf mat. Kalau kita tengok bezanya pada perkataan ma'an. Ini bukti jelas kita gantikan dengan huruf mat. Tengok perkataan ma'an, betul. Tuan Haji Azman dah sebut apabila kalimah itu diakhiri dengan tanwin fathatain. Fathatain makna tanwin baris atas 2. Bila kita waqaf, tanwin itu, nun mati yang ada di dalam tanwin itu, kita iwadkan, kita gantikan. Okey, tengok contohnya ma'an. An kan ada tanwin, ada nun mati, maka kita gantikan dengan huruf mat. Kita tak baca an, nun itu kita tak baca, kita gantikan tempatnya huruf mat, jadinya ma'a. Bila gantikan huruf mat, barulah berlakunya bacaan mat 2 harakat. Ma'a 2 harakat. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan iwad. Iwad, ganti-ganti di sini, berlakunya ganti nun mati yang ada dalam tanwin itu kita gantikan dengan huruf mat alif. Dalam contoh-contoh yang lain tak apa, dia dah ada siap dah, macam hakiman. Kalau sambung hakiman alima. Tapi kalau kita berhenti, tak baca dah tas tanwin. Hakima saja, kita baca hakima saja dengan digantikan tanwin itu dan digantikan dengan huruf alif, huruf mat tadi. Okey. Maka qadar bacaannya 2 harakat, 2 harakah. Yang perlu kita jaga di sini, jangan kita terlebih nafas. Bila kita terlebih nafas, dia akan terjadi seolah-olah ada huruf ha mati. Hakimah. Kalau kita lepas nafas kuat. Bila kita lepas nafas kuat, dia seolah-olah ada huruf ha datangnya, ditambahkan huruf ha mati. Itu banyak berlaku kalau tak jaga-jaga. Ataupun kadang-kadang kita terlalu jaga, kita tarik ataupun kita waqaf dengan kuat, maka dia akan jadi seolah-olah akan jadi huruf hamzah berbaris mati. Contohnya hakimah. Bila kita berhenti secara mengejut dan kuat, dia menjadi seolah-olah hamzah. Dia akan wujud seolah-olah hamzah mati. Contohnya di sini kan, hakimah, asalnya ma saja, tapi kalau kita kita berhenti dengan secara kuat, dengan secara kasar,
dia akan jadi huruf hamzah di sini, hamzah mati. Hakima, ma, bila kita tahan nafas kuat. Itulah bezanya. Jadi kedua-dua itu nak kena jaga sebab masih ramai lagi yang belum menguasai mad iwad ini dengan baik, belum boleh menyebutnya ataupun membacanya dengan baik, maka kadang-kalanya dia terlebih nafas jadi hakimah, ada nafas seolah-olah ada huruf ha, ataupun dia terlebih tahan nafas maka dia akan jadi seolah-olah ada huruf hamzah hakimah. Itu pun tak nak juga, dia akan jadi kurang hukum tajwid kita. Okey, alhamdulillah selesai mad iwad. Terus kita pergi yang ke-9. Ini kita baca ringkas-ringkas sebab kita nak habiskan. Hanya kita nak ulang secara rumusan yang penting-penting setiap mad supaya kita tak lupa dan dapat selalu kita membezakan antara jenis-jenis mad. Okey, yang ke-9 maddut tamkin. Maddut tamkin, mad yang tegas. Macam mana kita nak tegas? Maknanya kita boleh menguasai mad ini. Kita boleh baca dan kita boleh nyatakan apa hakikat asal usul mad ini terjadinya daripada apa. Kalau kita tak tegas, dia akan hilang hakikat ini. Itulah ceritanya. Tengok mad tamkin ini pada asalnya ya bersabdu berbaris di bawah bertemu dengan huruf mad ya. Jadi ya kalau kita tengok, kalau kita tulis balik, ya bersabdu di bawah, ya bersabdu di bawah. Ada bagi bawah bertemu dengan comelnya sabdu kita. Bertemu dengan ya mad. Ya mad. Okey, sebenarnya di sini ada berapa ya? 2. 3. 2 ya. 3. Sebenarnya di sini ada 3 ya. Ya apa yang ya apa? Boleh sebut tak? Yang bersabdu tu Ustaz. Okey, ya bersabdu tu apa? Bersabdu. Ya. Tak, macam mana kita nak pecahkan jadi 3? Nak cukupkan jadi 3? Asal tulisan ada 3 huruf. Diramkan. Okey. Ya hidup, ya mati, ya hidup ataupun ya mati, ya hidup, ya mati, ya mati, ya mati, ya mati, ya hidup, hidup, hidup. Macam mana? Cuba susunkan. Ya yang berbaris, lepas tu ya mati Ustaz. Lepas tu baru 2. Yalah. Mana 3? Yang ketiga tu yang ujung tu yang maksud saya yang bersabdu tu. Satu berbaris, satu mati. Okey, maknanya ya hidup, ya mati, ya mati. Macam tu? Hidup, mati, mati. Hidup, mati, mati ke mati, hidup, mati? Mati, hidup, mati. Mati, hidup, mati. Mati, hidup, mati ke hidup, mati, mati? Mati, hidup, mati. Malam ni cerita pasal mati malam ni. Orang yang first time dengar ni macam pening kepala. Memang ini satu ilmu yang perlu kita jelas sangat-sangat sebab bila huruf mana-mana huruf sabdu, bukan huruf mad samkin saja, huruf sabdu yang lain pun kalau kita tak faham betul-betul hakikat ya sabdu ni, kita akan kurang yang paling kritikalnya dalam surah Fatihah ataupun dalam rukun qauli kita. Bila kita baca huruf-huruf yang sabdu tu dengan tak ditekankan, tak diberikan kedua-dua huruf haknya, maka dia akan jadi surah, jadi satu huruf. Waladdallin. Lin tu huruf tu ada sabdu, tekan. Kalau tak tekan dia jadi satu huruf. Padahal lin itu 2. Okey, yang maksudnya mati, hidup, mati ni asalnya begini. Bila ya berbaris bawah adanya sabdu, asalnya ya itu mati. Mati. Lepas tu jumpa dengan ya berbaris bawah. Ini bila bertemu huruf Arab, dia tak nak tulis banyak-banyak ya. Jadi kalau dalam perkataan an-nabiyyin sampai 3 ya nak kena tulis. Jadi diringkaskan di sini, ya yang pertama yang mati ini idgham, dimasukkan ke dalam huruf ya berbaris baris bawah ini, maka ya ini tak perlu ditulis lagi. Dia tulis ya baris bawah sabdu. Jadi sebab itu yang kita kata ni pada ya yang berbaris bawah ni ada 2 ya. Ya mati, lepas tu ya hidup,
lepas tu ya mati di sini, ya mat, ya mat dia tak ada tanda mat, tapi kita kira matilah, ya tak berbaris. Ya mati, ya hidup, ya mati. Okey. Jadi bila ini hakikat ya maddut tamkin, maka untuk kita nak menguasai ya itu, ya bersabdu bertemu dengan ya huruf mad itu, kita nak sebut dengan betul-betulnya, itu yang perlu kepada tegasnya bacaan kita. Itu yang dinamakan maddut tamkin. Okey, contohnya dalam contoh di sini, wan nabiyina, wan nabiyina. Okey, kalau sebut macam tu dia tak tamkin, dia tak kemas dan dia tak tegas. Dia kena wan nabiyina, wan nabiyina. Walaupun ya huruf hukum mat tamkin ini kalau kita tengok dia sama je dengan mad asli. 2 harakat je. Tapi bezanya kita kena tekan sebelum kita panjangkan 2 harakat. Wan nabiyina. Beza tu. Kalau kita baca wan nabiyina, dia bunyi 2 harakat tu. Dah ada mat 2 harakat di situ. Tapi belum tamkin. Hanya 2 harakat asli saja. Bila nak jadi tamkin, bila kita tekan wan nabiyina, biyina. Okey. Contoh yang kedua, wa idza huyitum, huyitum. Kalau kita baca huyitum, dah ada 2 harakat, tapi 2 harakat itu mad asli, bukan mad tamkin lagi. Nak kena tambahkan tekan tiga tegas sebutan kita supaya ya yang berasalnya 2 ya mati bertemu dengan ya hidup tu, yang adanya sabdu tu diberi haknya sepenuhnya. Wa idza huyitum, huyitum. Dia tak terus masuk huyitum, tidak. Huyitum. Tekan macam tu barulah namanya betul-betul maddut tamkin. Okey, contoh wan nabiyina, siapa boleh sebut? Cuba tamkin. Kita nak tengok tamkin ataupun tidak. Silakan. Baik, cuba. Okey, insya-Allah Jidin, insya-Allah. Okey, silakan. Wan nabiyina. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, dah ada tamkinnya. Biyina dah ada, tekan di situ. Okey, lagi? Lagi satu. Fil ummiyina. Okey, fil ummiyina. Wajibul gunnah jangan tinggal. Fil ummiyina. Fil ummiyina. Puas dia tekan tu. Okey, itulah maddut tamkin. Kalau kita tak tekan, dia tak jadi maddut tamkin. Okay, itu yang bezakan antara tamkin dengan mad yang asli biasa. Okey, alhamdulillah selesai. Terus kita pergi kepada mad yang berikutnya, iaitu maddul farq. Maddul farq. Maddul farq adalah pecahan ataupun diambil juga daripada mad lazim kalimi mutsaqqal ataupun daripada mad lazim. Okey, kalau kita tengok maddul farq, apabila huruf hamzah yang berbaris di atas bertemu dengan huruf alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu untuk kita kenal mad farq ni. Padahal kalau kita ingat mad lazim kalimi mutsaqqal, yang mana tanda mad selepasnya ada sabdu. Ini yang maksudnya bila alif lam syamsiyah ni ada sabdu. Jadi kalau hamzah lepasnya ada alif lam syamsiyah, ada yang ada sabdu, maka itulah maddul farq, dan dia sama juga dengan mad lazim kalimi mutsaqqal yang dibacakan dengan qadar 6 harakah. Okey, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah saya rasa kita semua kenal. Alif lam syamsiyah, alif lam al tu yang selepas al itu huruf ada sabdu, itu syamsiyah. Alif lam qamariyah, al tu huruf alif lam tu selepas alif lam al tu huruf yang tiadanya sabdu. Itu je bezanya. Okay, antara alif lam syamsiyah dan qamariyah. Okey, kita kembali kepada mad farq tadi. Kalau kita tengok contoh di sini, mad farq hanya terdapat 4 tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Yunus, dalam surah An-Naml dan dalam surah Al-An'am. 2 tempat dalam surah Al-An'am. Okey, kalau kita tengok contoh yang pertama dalam surah Yunus,
Qul Allahu adzina lakum. Okey, jadi kalau kita nak bagi pengertian tadi hamzah yang pertamanya hamzah, selepas hamzah di sini ada alif lam syamsiyah. Allah alif lam syamsiyah. Kenapa? Sebab lafzul jalalah ni ada sabdu. Ada sabdu, ada syaddah. Jadi di sini Allahu. Kalau kita tengok pada surah asalnya, gambaran asalnya, dia adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Betul? Baca 6 harakat. Tapi dikhaskan mad ini dengan makna maddul farq. Dinamakan mad farq, nama khas baginya sebab dalam kita nak menterjemahkan ayat ini, kita kena terjemahkan dengan makna maddul farq, bukan mad lazim. Maddul farq dia ada hamzah istifham, ada tanda tanya di sini. Kalau mad lazim dia tak jadi tanda tanya, dia hanya khabariyah saja, seolah-olah dia menceritakan sahaja ayat ini sebagai cerita dan khabar kepada kita. Tapi kalau mad farq dia insya, dia akan memberitahu secara tanda tanya. Allahu adzina lakum, adakah Allah yang beri izin kepada kamu? Am 'alallahi taftarun. Itu pentingnya kena tahu bagi pentafsir penterjemah Al-Quran, kena membezakan jenis-jenis mad ini antara mad lazim dan dengan mad farq. Jadi mad tajwid ini pun membantu ulama-ulama tafsir untuk memahami Al-Quran yang mana diterjemahkan dengan makna tanda tanya, soal-soal ataupun diterjemahkan dengan makna ayat pemberitahu sahaja. Dalam surah An-Naml, Allahu khairun amma yushrikun. Cara bacaannya sama je, 6 harakat sama dengan mad lazim kalim mutsaqqal, yang membezakan hanya nama dan juga makna apabila kita nak terjemahkan. Dan yang terakhirnya dalam surah Al-An'am, qul adzakaraini harrama amil unthayain. Dalam surah Al-An'am 2 kali diulangkan adzakaraini, hamzah bertemu dengan alif lam syamsiyah. Itulah maddul farq. Ada minggu lepas yang bertanya, yang baca dua wajah tu kan. Ni 3 perkataan ini. 3 contoh dalam Quran dibaca dengan 2 wajah, 6 harakat, baca macam biasa, dan baca 2 harakat serta tashil. Ini dalam bacaan Hafs kita. Contohnya, qul adzakaraini, 6 harakat, ataupun kita boleh baca qul adzakaraini, 2 harakat saja tetapi beserta dengan tashil. Tashil iaitulah hamzah yang kedua kita dah ubah dan kita dah mudahkan sebutannya. Tak sebut a'adz. Hamzah yang kedua asalnya qul a'adzakaraini. Asalnya ada 2 hamzah. Hamzah yang kedua kita sebut separuh hamzah. Jadi bunyinya qul a'adzakaraini. Qul Allahu. Dan perkataan yang ketiga, al-ana wa qad asaita. Asalnya baca al-ana, 6 harakat. Boleh baca wajah yang kedua, al-ana wa qad asaita. Okey, 3 tempat ini ataupun 3 ayat ini, dia 4 ayat lah. Sebab al-ana ni ada 2 tempat dalam surah Yunus kan. Mad lazim harfi mukhaffaf tu, mad lazim kalimi mukhaffaf ada dalam ayat 51 dan 91. Jadi perkataan yang sama. Bila kita dengar orang baca qul adzakaraini, kita kena ingat bahawasanya wajah ini pun dibolehkan. Qul Allahu khairun. Boleh juga kita baca dengan wajah tashil 2 harakat. Habis. Dengan Ustaz, ini habislah kita jenis-jenis mad. Okey, silakan. Yang ini tak terikat dengan majais ya. Kalau macam kita baca majais 4 harakat. Tapi kalau kita dalam sambungan bacaan tu kita boleh ubah ni jadi 2 gitu. Tak semestinya ikut apa yang kita telah baca seperti macam majais. Oh, bacaan kita. Maksudnya yang nak seragamkan. Ya, seragamkan gitu. Okey, ya, kalau kita pilih dalam Cuma masalahnya ini dia berlakunya pada surah yang jauh bezanya jaraknya.
Maknanya mungkin kita, contohnya qul adzakarin dalam surah Al-An'am. Dan sementara kita nak jumpa qul Allahu khairun amma yusyrikun dalam surah An-Naml, itu berapa juzuk tu nak sampai ke sana. Jadi kalau tuan baca daripada Al-An'am sampai An-Naml, dah kalau pilih qasar, qasar lah, seragamkan di situ. Jadi tapi kalau macam ni, sebelumnya kalau ada katalah ada majais yang biasa kita baca. Tidak. Tak terikut Dia gini, dia mak jaiz ada. Mak jaiz ni maksud saya wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, kaedah untuk kita nak seragamkan jenis-jenis mat itu, setiap mat untuk jenis mat itu sendiri. Maknanya kalau mak jaiz kita dah pilih untuk kadarnya 4 harakat, semua mat jaiz dalam bacaan kita seragamkan mat jaiz saja. Dan dalam bacaan kita yang sama, kalau kita dah pilih mad arid li sukun 2 harakat, mat jaiz tadi kita pilih 4 harakat kan, kita seragamkan semua mat jaiz 4. Mat arid sukun pula kita pilih 2, semua mat arid sukun kita pilih 2. Datang pula mat lin kita pilih 6, semua mat lin yang kita pilih 6, yang semua mat lin yang kita baca kita kena 6 semua. Maknanya bukan bila kita pilih 4, semua yang ada wajah tu kena 4 belakang. Mat lin kena 4, mat arid sukun kena 4, mat jaiz. Tidak. Dia setiap mat dia ikut wajah yang kita pilih. Okey, jelas Ustaz. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, ada apa-apa berkenaan dengan hukum-hukum mat sebelum kita pindah masuk waqaf dan ibtida? Ustaz, mau bertanya Ustaz. Silakan. Yang tadi ada yang 2 harakat dengan tashil kan? Ya, sama dengan yang ada satu ayat tu a'jami. Ya, betul. Sama. Itu surah Fussilat. Dalam surah Fussilat itu kita hanya tashil saja. Yang tu tak ada wajah lain. Sama. Itu maksudnya sama. Cara bacaannya tashil. Kita mendengar, kita memudahkan tashil tu, kita mudahkan sebut hamzah yang kedua. Sebab perkataan yang dibolehkan membaca tashil adalah perkataan yang berhimpun 2 hamzah. Bila ni dia akan agak susah sikit dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, dia akan sukar untuk kita sebut dengan kerap kalinya berulang-ulangnya dalam beberapa ayat, maka kaedahnya ditashilkan, dimudahkan hamzah yang kedua menjadi sebutannya lebih mudah daripada tahqiq, maknanya sebut dengan sempurna, dengan penuh. Jadi a'jamiyun Allahu adzakarain. Tapi kalau kita mat panjang 6 harakat, dia dah tak ada 2 hamzah. Qul adzakarain. Jadi kalau ada tanda yang 6 harakat tu tak boleh tashil lah. Kecuali 3 huruf ni lah. 3 perkataan ini di dalam Al-Quran, adzakarain boleh 6 dan boleh 2. Pilih mana satu. Allah boleh 6 boleh 2, al-an boleh 6 boleh 2. Selain daripada ni, kalau ada 2 hamzah ke, tak ada tanda ke, itu tetap dengan kaedah yang asal, ikut tulisan yang asal. Ada juga yang hamzah-hamzah, kalimah-kalimah yang lain yang ada 2 huruf yang tidak diubahkan, yang tidak diberi hukum tashil. Ada juga, bukan semua. Jadi dalam bacaan kita, hafz perkataan a'jami, dan 3 perkataan ini 2 wajah. Yang a'jamiyun 1 wajah tashil saja. Tapi kalau kita nanti insya-Allah kalau kita belajar qiraah lain, banyak lagi perkataan-perkataan yang baca dengan tashil. Dan ada yang baca dengan idkhal, dipanggil idkhal apabila bertemu dengan 2 hamzah. Kesimpulannya hamzah ni masalah besar bila kita belajar qiraah. Memang problem sangat kita yang belajar qiraah ni, kita takut jumpa hamzah. Dan sehingga kita ada satu kaedah, kalau kita nak selamat, jangan berhenti kalau ada hamzah. Lari cepat-cepat. Itu nanti kalau tuan-tuan belajar qiraah nanti, kalau nak selamat, jangan berhenti atas perkataan yang ada hamzah. Dia akan banyak wajahnya, dia banyak cara bacaannya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum anzartahum. Semua tu jenis-jenis bacaan yang dibolehkan dalam riwayat-riwayat 7 qiraah tu. Tu semua lain-lain tu. Jadi semua itu masalah hamzah lah. Itu perkataan hamzah pada awal perkataan.
Hamzah yang di akhir perkataan yasha, yasha, yashau, yasha. Semua itu ada hukum-hukumnya lagi. Banyak jugalah. Okey, semua itu kaedahnya untuk nak memudahkan dan juga nak nak ringkaskan dalam bacaan untuk bacaan itu lebih mudah dibaca selalu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Selesai kita untuk ahkamul mudud, hukum-hukum mad. Kita akan masuk terus insya-Allah. Tajuk baru dalam murajaah, tajuk baru dalam kelas belum sampai lagi. Kita kena habiskan juga sebab hampir lupa sebahagian. Kita masuk tajuk baru dalam murajaah kita, iaitu al-waqf wal ibtida'. Wal-waqf wal ibtida' ini antara tajuk yang penting sangat dalam membaca Al-Quran. Macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak sambung balik, nak mula balik. Waqaf ibtida' ini penting. Bila kita tahu kaedah ini ataupun kita boleh faham tajuk ini, sekurang-kurangnya insya-Allah akan membantu kita. Kalau tak banyak pun, insya-Allah sedikit pun dia akan membantu macam mana kita nak berhenti dengan selamat. Bila nafas kita pendek, bila nafas kita habis, bila tertiba nafas kita tak cukup, macam mana kita nak berhenti. Kita dah kena ada ilmunya, kita nak ada tahu caranya. Dan bila dah berhenti, nak sambung balik. Bila nak sambung balik bacaan, sekurang-kurangnya kita tahu macam mana kita nak ambil balik. Baca semula, sambung bacaan semula, nak ambil dari mana, nak patah balik. Dan tak perlulah bertanya lagi kepada sesiapa, nak ambil dari mana ni. Jadi sekarang ni masih ramai lagi. Bila dah terberhenti emergensinya, terbreak emergensinya, dia akan bertanya, nak ambil dari mana. Nak ambil dari mana? Baguslah bertanya sebab dia takut dan berhati-hati kan. Tapi kalau kita ada ilmu, insya-Allah kita dah faham bab waqaf ibtida', insya-Allah kita cuba sendiri, kita cari macam mana kita nak patah balik. Dan masya-Allah, saya boleh pujilah beberapa qari dan qariah kita dalam kelas yang tahsin kita ini. Bagi saya pukul pada zahir, mungkin dia tak berapa faham Arab pun. Dia tak menguasai pun maknanya, tadabburnya. Tapi Masya Allah dalam bacaannya seolah-olah dia faham. Bila dia berhenti, dia patah balik, cantik dia ambil. Setiap kali dia berhenti, dia patah balik, dia sambung balik semula bacaannya, seolah-olah dia faham makna. Jadi kita akan faham macam mana bacaan dia tertib begitu sekali dan cantik cara ibtida'nya, cara dia mulakan balik, sambung balik bacaannya. Kalau dia tak faham makna, sangat sukar sebenarnya. Tapi kita akan tahu, yakinnya dia tahu kaedah. Okey, mungkin dia belajar dan dia faham dalam ilmu tajwid ini bab waqaf ibtida'. Bila terberhenti, nak patah balik, nak ambil dari mana, dia akan cari beberapa kalimah, perkataan macam mana. Yang pastinya, yang pentingnya, dia tak sambung terus. Maknanya bila berhenti, dah tentunya berhenti yang tempat berhenti tu tak ada tanda berhenti yang dibolehkan lah. Berhenti kosong tu. Berhenti di tengah-tengah jalan, orang kata. Jadi dia tak akan sambung terus. Bila sambung terus, dia akan kurang dari segi sempurna waqaf ibtida tadi. Dah ada kurang di situ. Jadi kalau dia patah balik, itu lebih selamat. Tapi nak patah balik tu nak ambil dari mana? Kadang-kadang dia patah balik pada awal jalan yang dia start tadi. Daripada awal ayat, bila nak habis. Dia patah balik awal ayat, sampai situ, habis lagi nafas, patah balik. Bila nak habis kan? Dia kena ada tempat-tempat yang sesuai untuk kita ambil dan kita teruskan bacaan kita. Okey, sebenarnya di situlah yang mana diberikan erti tajwid ma'rifatul wuquf. Ma'rifatul wuquf. Antara makna tajwidnya, seorang itu pandai dia berhenti di mana dan dia mulanya dari mana. Antara garis ukur seseorang itu mantap ataupun tidak tajwidnya, kemas ataupun tidak tajwidnya. Okey, terus tajuk kita waqf dan ibtida'. Waqaf, berhenti bacaan. Ibtida', kita mula bacaan. Okey. Kenapa tak ibtida' dulu baru waqaf? Saja-saja soal. Dah tentunya ibtida' kita ibtida' mula-mula kita baca, tak ada masalah dah, kita mula dengan auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Ibtida' kita dah tak ada masalah. Waqaf itu kita nak kena tahu. Bila kita dah mula, kita nak berhenti tu, macam mana nak berhenti? Okey, waqaf dalam istilah makna lughawi, berhenti ataupun kita tahan nafas.
Ilmu tajwid, berhentikan bacaan sekejap untuk bernafas dan kita sambung semula bacaan. Okey. Ibtida pula maknanya kita mula semula bacaan setelah kita berhenti untuk bernafas tadi. Dan di sini dia bagi makna saktah. Dia kenalkan kita saktah. Saktah yang huruf sin kecil tu. Dan beberapa tempat dalam Al-Quran ada huruf sin kecil, iaitu memutuskan bacaan tanpa bernafas dan bersambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Itu kita selalu bagi makna bagi huruf sin kecil. Dengan nafas yang sama kita sambung bacaan kita. Qata' kita berhenti terus. Kita berhenti tanpa kita sambung semula bacaan. Okey, jenis-jenis waqaf. Aqsamul waqfi, jenis-jenis waqaf. Waqaf apa yang berlaku ketika kita sedang membaca Al-Quran? Ada berapa jenis waqaf? Yang pertamanya waqaf ittirari. Ittirari, terpaksa berhenti. Berhentikan bacaan, memberhentikan bacaan disebabkan kependekan nafas atau sebab-sebab tertentu. Contohnya bersin ke, batuk ke, kan, itu namanya ittirari. Hukumnya harus berhenti tetapi hendaklah dimulakan kembali pada kalimah yang diberhentikan atau ayat yang sebelumnya jika berhubung makna. Okey, jadi kalau nafas kita pendek, dan ramailah termasuknya saya, sebab kita nak cari orang yang nafas panjang itu satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sama juga dengan seorang itu suaranya merdu sangat, seronok kita dengar. Bacaannya sedap baca, bila suaranya sedap. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua dapat. Sama juga orang itu Masya Allah nafasnya panjang. Sampai ke mana-mana nafas dia. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua dapat. Jadi kita termasuk dalam orang yang sedang-sedang ataupun nafas yang pendek. Jadi itulah pentingnya waqaf ibtidak bagi kita. Okey. Okey. Bab ittirari nanti kita akan bagi contoh. Contohnya bila kita terberhenti, di sini dia dah bagi caranya. Bila terberhenti dengan pendeknya nafas, yang pentingnya kita habiskan perkataan. Nanti dalam rumusan akhir saya akan sebut semula. Yang pentingnya perkataan itu jangan kita berhenti di tengah-tengah perkataan kalimah. Kalau boleh habiskan perkataan. Kalau rasa tak habis, bajet nafas kita boleh rasa dah nafas kita dah nak habis, kita berhenti dah sebelum nafas tu habis. Macam makan tu sebelum kita kenyang, kita dah kena berhenti jedin kan? Nafas pun sama juga. Baca kita berhenti sebelum habisnya nafas. Kadang-kadang kita paksa baca sampai dah tertarik-tarik bacaan kita, nafas kita. Lepas tu kadang-kadang perkataan tu pun kita tak sempat habiskan. Banyak tak berlaku. Contohnya surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Macam itulah. Bila dah panjang malaikat mak wajibnya, hujung-hujung tu dah tak ada nafas. Jadi dia berkemungkinan besar kita akan berhenti di fi ha min kul, mana-mana lah. Mana-mana tempat habis nafas lah. Terpaksa berhenti. Itu namanya ittirari. Sebab itu dia tak cantiknya kalau kita dah tahu nafas kita memang tak habis, tak boleh habiskan ayat itu. Ambillah surah apa tu? Surah ayat ke-7 surah Al-Fatihah yang selalu kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila kita dah tahu nafas kita memang tak habis, tak boleh habis, dah cuba dah training, dah latih, dah berlatih, dah macam-macam buat, memang tak sampai situ. Jadi kita dah boleh berhenti awal-awal sebelum habisnya nafas kita. Jadi ittirari ini kalau bab pendek nafas mungkin kita boleh kawal. Sebelum habis nafas kita berhenti, selamat, dan kita patah balik ataupun ambil perkataan yang last kita baca itu, tengoklah kedudukan keadaan perkataan itu, kalimah yang kita wakaf. Kalau sesuai kita ambil perkataan itu saja, terus ambil. Contohnya perkataan itu ada huruf waw, yang saya selalu buat. Jadi berhenti atas perkataan yang ada huruf waw dan terus kita boleh sambung dengan huruf itu. Contoh kita ambil
Innalladzi mana? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Terus ambil huruf waw tu. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Contohnya وَذَلِكَ kan. Wadhalik dan huruf waw patah balik ambil huruf itu saja. Wadzalika dinul qayyimah. Ittirari wakaf yang terpaksa tadi, kalau dengan pendeknya nafas kita boleh adjust dan boleh kita kawal nafas kita dan boleh selamatkan keadaan bacaan kita jangan sampai habis baru kita nak berhenti. Tapi kalau terbatuk, terbersin kan, terkejut, terlatah tengah-tengah baca kan, itu tak boleh kawal lah. Tapi dia kalau berlaku juga kena guna kaedah yang sama. Jangan kita terus sambung. Lagi-lagi dalam suratul Fatihah kan, tengah-tengah solat orang ketuk pintu kuat-kuat, terkejut kita. Bila terkejut kita sambung juga, Fatihah tu boleh rosak tu. Ihdinas sirat Tol mustaqim sirat. Contohnya macam tu. Bila berlaku macam tu kan, kena patah balik. Ihdinas siratal, patah balik. Ni banyak ni hukum fiqh ni dia mengambil berat terbersin kadang-kadang kan, ataupun terbatuk. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum, batuklah batuk. Maliki yaum, batuk-batuk, middin. Sambung terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya kan. Itu acu dah ditambah dah tu. Itu kalau berlaku macam tu, inilah kaedah tajwid membantu. Bila berlaku, patah balik, ulang semula. Ayat itu tak dikira sebab dah diselitkan dengan kata-kata luar daripada ayat Fatihah. Okey. Terari kita dah faham. Waqaf dengan secara terpaksa. Waqaf ikhtibari ini selalunya untuk nak beritahu kepada yang sedang membaca ataupun kita nak uji. Kita sebagai pemantau kelas ataupun kita tenaga pengajar, kita nak test pelajar kita, pandai tak dia berhenti. Betul tak cara dia berhenti? Kita suruh dia berhenti. Jadi kita suruh dia wakaf. Jadi dia wakaf lah. Dan kita tengoklah dia wakaf tu betul tak betul. Nanti kita bagi tahu dah kepada dia, okey, cara ni betul ataupun cara tu tak betul. Hukumnya harus berhenti dan mulakan semula bacaan. Sebab dah tentunya kita nak testnya di tempat yang tak selalu orang berhenti ataupun di tempat yang bukannya wakaf yang diharuskan. Maka patah balik semula. Ikhtiari. Okey, wakaf ikhtiari inilah yang bahas panjangnya. Wakaf pilihan kita. Ikhtiari kita yang pilih nak berhenti di mana. Wakaf-wakaf yang biasa. Berhenti bacaan pada tempat yang dibolehkan. Hukumnya harus berhenti dan mulakan bacaan mengikut keadaan. Ada boleh kita terus sambung, ada kalanya kita kena patah balik. Itu tergantung kepada jenis-jenis wakaf yang kita berhenti tadi. Okey, saya dah terangkan tiga-tiga jenis wakaf. Boleh faham insya-Allah setakat ni? Ada siapa-siapa nak tambah ke, nak tanya ke? Okey, tak ada masalah. Saya mau tanya Ustaz kalau kita gunakan Al-Quran yang ada panduan wakaf ibtidah, jadi kita boleh just ikut dia punya panduan dengan warna-warna yang diberi itu. Kalau ada kadang-kadang dia suruh berhenti tapi dia tak suruh sambung, dia kata boleh mula dengan yang kemudiannya. Dia suruh berhenti dan lepas tu dia suruh kita sambung teruslah. Maksudnya dia ada macam tanda mula, berhenti, kemudian lepas berhenti tu dia ada perkataan mula, bermakna tak perlu nak ulang balik. Maknanya sambung teruslah. Walaupun tak ada tanda-tanda yang sulit, salah, qala, jim. Okey. Okey, saya pernah terangkan berkenaan dengan mushaf yang berwarna ni.
mushaf yang berwarna tak kira lah keluaran mana, cetakan mana, negeri negara mana yang keluarkan, semua itu adalah ijtihad baru. Ijtihad maknanya usaha baik baru diusahakan oleh ulama-ulama ahli pakar dalam bab tajwid dan Al-Quran. Mereka adalah rujukan masyarakat. Kalau kita tengok siapa-siapa yang keluarkan, dah tentunya orang yang hebat. Dan sebelum disebarkan, berlalu kepada beberapa kali dan berapa lapis pemeriksaannya dan pemerhatiannya semualah untuk diluluskan, dapat kelulusan baru boleh disebarkan, dipasarkan. Okey, jadi di situ kita dah tak ada ragu-ragu nak gunakan mana-mana mushaf yang mu'tamad, yang diluluskan, maka itu salah satu cara usaha pengeluar Quran berwarna itu untuk nak memudahkan bagi kita yang basic tajwid ataupun baru nak kenal tajwid, membantu kita. Tapi dia ada tapi semua jenis dan semua keluaran bermacam-macam dan berlainan-lainan semua, tak ada satu pun yang betul-betul membantu 100%. Tak ada satu pun. Tak kira lah keluaran telaga hijau ke, telaga merah ke, tak kira kan. Keluaran Singapura ke, keluaran Malaysia, Thailand ke, mana-mana mushaf yang adanya warna, ada saja yang tak kena dengan kita. Sama ada nafas kita terlebih ataupun nafas kita tak cukup dengan apa yang diwarnakan, yang ditandakan tu pun. Macam yang telaga biru, memang saya tahu Ghufran Tadarus Darul Ghufran, masya-Allah, menggunakan kitab itu, Quran itulah kebanyakan sebagai panduan dan juga membantu bab wakaf ibtida. Tapi banyak juga ahli-ahli kita masih lagi tak cukup nafas untuk habiskan apa yang ditandakan dengan warna-warna itu. Dan saya kenal ada Quran yang bertanda pun, ada yang masih dipendekkan lagi, tapi tetap juga ada yang tak sempurna. Okey, bagi saya insya-Allah sebagai membantu dapat kita gunakan insya-Allah. Tapi tak semestinya itulah sesempurnanya dan itulah terbaiknya. Tidak. Dia hanya sekadar membantu kita insya-Allah. Tak perlu kita nak bergantung 100%. Sebab itu ijtihad dia yang rasa, dia yang pilih, berhenti dan patah balik dengan makna yang dia faham, dia rasa dah baik. Mungkin ada orang yang lebih baik, mungkin ada orang yang kurang baik, tapi semuanya insya-Allah bila kita belajar hukum wakaf ibtida, insya-Allah kita akan selamat daripada melakukan kesalahan. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita akan teruskan lagi. Saya tengok sini ada banyak lagi. Ada banyak lagi untuk wakaf ibtida. InsyaAllah kita akan teruskan sikit lagi. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada tanda-tanda wakaf dan bahagiannya. Ada tanda pula dalam Al-Quran, tanda-tanda wakaf yang dipersetujui oleh ulama-ulama Quran. Contohnya kalau Mushaf Madinah, ada tanda-tandanya. Mushaf Syam ada tanda-tandanya. Mushaf Iraqi ada tanda-tandanya. Dia tak sama. Setiap jenis mushaf itu dia ada tanda-tandanya tersendiri. Jadi kita kalau baca mushaf cetakan dan juga rasam selain daripada rasam Uthmani, tanda-tanda itu berlainan. Nanti kita akan pening sikit. Dia ada tanda kaf, dia ada tanda mim, dia ada tanda sin, dia ada tanda fa, huruf fa. Kita tak ada yang tu. Kalau rasam kita yang kita belajar ni, dia ada beberapa tanda sahaja yang kita akan sebutkan dalam kelas kita ini. Okey, yang pertamanya waqf tam, waqaf yang sempurna. Waqaf tu maknanya berhenti yang sempurna. Bila sebut sempurna di sini maknanya dari segi makna dah sempurna, maka inilah waqaf yang terbaik. Kalau kita dapat berhenti ini, kita kena berhentilah sebab dia dah sempurna. Memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna makna dan tidak tergantung lafaz dan maksud pada kalimah yang berikutnya. Ia juga dinamakan waqaf lazim diberi tanda mim, iaitu dengan memberhentikan bacaan pada waqaf tersebut dengan memulakan bacaan pada kalimah yang selepasnya. Okey, tanda mim kecil ni, bila kita jumpa waqaf lazim kita berhenti. Kita kena berhenti.
Innama yastajibul ladzina yasma'un. Berhenti. Wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Seolah-olah selepas mim ini ayat lain. Makna lain, cerita lain. Jadi kalau kita sambung, dia akan tak boleh masuk cerita tu. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sungguhnya orang yang menerima adalah orang yang mendengar. Wal mauta, dan orang mati. Macam mana orang mati nak mendengar lagi? Kan? Ni ayat ni macam menarik ni. Ayat ni wal mauta. Macam mana orang yang dah mati dalam kubur mendengar kita? Sebab itu waqaf lazim di sini kena pisahkan makna ini. Wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang telah pun meninggal, yang mati, yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Allah SWT akan bangkitkan mereka itu dan Allah SWT akan kembalikan mereka itu kepadanya. Orang-orang mati akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita lain. Ini nama yastajibul ladzina yasma'un, cerita lain. Sebab itu bila ada tanda mim, berhenti sebab maknanya pun telah sempurna. Okey, jadi kita kena hati-hati, tanda mim kita kena berhenti. Waqaf yang kedua, tanda yang kedua waqaf kafi. Waqaf kafi maknanya memadai berhenti. Iaitu memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna lafaznya tetapi tergantung maknanya dengan lafaz yang berikutnya. Boleh kita berhenti tapi maknanya masih bergantung dengan yang berikutnya. Jadi kita berhenti lebih baik sebab di sini memadai berhenti maknanya pun telah sempurna, tapi kalau sambung pun masih boleh lagi. Tandanya selalunya tanda qala. Qala di sini yang kita tahu maknanya waqaf itu lebih aula. Berhenti itu lebih sempurna dan lebih baik daripada kita sambung. Walaupun sambung boleh. Okey, sepatutnya di sini dia ada tanda qala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Ada qala di sini. Okey, di sini sepatutnya kita berhentilah. Lakum ayatih. Wallahu alimun hakim. Sambung. Wallahu alimun hakim. Kalau nak sambung, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Wallahu alimun hakim. Pun boleh. Tapi dia mungkin makna dia di sini, makna dia memang dah sempurna kalau berhenti ayatih. Wallahu alimun hakim, kita nak puji Allah SWT dengan sifatnya alim dan hakim. Dah sempurna dah makna kedua-dua ayat itu. Dan satu lagi, sebenarnya mungkin ada faedah di sebalik yang kita harapkan bila kita berhentikan, kita gunakan qala ni, waqaf lebih aula. Sebab bila makna dah sempurna, kalau kita berhenti, nafas kita pun selesa. Bila kita nak sambung pun, kita dah ada nafas baru. Jadi kalau kita sambung juga, nanti di tempat-tempat lain ada ayat yang kita tak boleh berhenti, yang itu gunakan nafas kita sambung sampai habis. Jadi bila dah ada peluang untuk boleh berhenti, maka kita berhentilah. Pilihlah berhenti itu lebih utama ataupun lebih aula. Okey. Tak apa, dengar dulu. Kalau rasa macam tak boleh beza, kita faham ginilah. Kalau huruf mim berhenti, jangan tak berhenti. Mim kecil. Kalau qala, huruf qala tadi, qala ya ni berhenti. Kita gunakan berhenti, istilah berhentilah. Tapi kalau ayat tu pendek, nak sambung pun silakan. Okey, waqaf hasan pula dari segi makna pula dia kata berhenti bacaan pada rangkai kata yang sempurna makna pada dirinya tetapi masih bergantung dengan kata-kata yang berikutnya. Dia ada tanda sola. Di sini sola di sini wasal aula. Sambung lebih baik, lebih sempurna maknanya sebab maknanya walau kita berhenti boleh, tapi kalau kita sambung lagi cantik maknanya. Lagi sempurna maknanya dari segi cara bacaan berhenti ataupun tidak, waqaf ataupun tidak. Jadi di sini kalau nafas pendek berhenti, jangan sambung sebab ada peluang untuk berhenti di sini. Kalau nafas panjang sambunglah. Sambunglah. Jadi kita faham gitulah, kita ada 3 tanda. Mim berhenti. Kalau qala berhenti. Kalau sola berhenti kalau nafas panjang, nafas pendek. Kalau nafas panjang, bolehlah kita sambung. Walaupun makna solat ini wasal lebih aula, bagi saya, kita yang nafas pendek ni, kalau kita nak paksa juga untuk nak dapatkan sambung lebih baik,
Takut-takut nanti banyak lagi hukum tajwid kita gadai dan kita kurbankan. Disebabkan kita nak wasal lebih baik. Lepas tu tadwin tak dengung pun tak sempurna, mad pun tak sempurna. Lebih baik tak apalah. Walaupun ini solat ini wasal lebih baik, tak apalah saya berhenti. Disebabkan saya tahu nafas saya tak panjang, jadi saya bacalah dengan biasa untuk saya nak jaga lagi hukum-hukum lain lebih kemas dan lebih selamat. Dan dia tak tertutup pintu untuk kita mencuba latihkan untuk memanjangkan nafas kita supaya kita dapat kelebihan untuk wasal lebih aula. Jangan kita kata kita terus buat iklan ataupun kita buat promosi untuk semua kita berhenti. Asalkan solat kita berhenti. Tidak. Kita sementara nafas kita pendek, solat ni kalau wakaf lebih wasal lebih aula. Kalau kata nafas tu pendek, kita wasal lah untuk kita sempurnakan yang lain insya-Allah. Okey, yang terakhirnya waqfun qabih, wakaf yang tak comel. Qabih ni maknanya tak baik, tak bagus, mamnu' ataupun yang dilarang, yang terlarang. Berhenti yang buruk namanya. Berhenti pada rangkai kata yang tidak sempurna makna kerana makna dan lafaz masih tergantung dengan kata berikutnya. Dan ia ada tanda la. Tanda la besar ini. Tanda la besar dalam bacaan kita kalau boleh elakkan. Elakkan kita berhenti pada perkataan yang ada tanda la. Macam mana kita nak elakkan? Selalunya kita berhenti sebelum sampai kepada perkataan la tadi. Berhenti sebelumnya. Dan kita patah balik, la itu selamat. Jangan kita cuba berhenti selepas la. Bila kita berhenti selepas la, banyak kalinya berlaku, kerap kalinya berlaku, dia akan terputus bacaan. Dia akan pendek nafas kita. Ini sebagai nak kemaskan lagi cara ini, saya cubalah buka Quran yang ada tanda la dan yang sering berlaku dengan qari-qariah kita, termasuknya saya sendiri pun. Kalau tak berhati-hati, tiba-tibanya berhenti atas la. Semua orang terkejut. Ustaz pun berhenti la juga. Ustaz pun manusia juga. Ada silap dan ada salah dan ada kelemahan. Ada ketikanya juga kan. Jadi sama-samalah kita berhati-hati. Contohnya, contohnya cuba saya share screen surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 25 muka surat ke-5 di sini pun dah berlaku dah. Ke surat yang ke-5 ayat 25. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Kalau kita buat contoh macam nilah. Kita dah gabungkan dua perkara. Kita sekarang ni nakkan wasal aula. Tengok di sini ada wasal aula, ada solat di sini. Kita baca dah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Kejap dia terputus pula. Sekali. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha. Dah tak cukup nafas saya. Saya 2 baris je. Kalau patah balik. Kullama rizqu minha min thamaratir rizqa. Ini la di sini. Contoh la di sini adalah wakaf yang dilarang di sini. Jadi, kalau nak selamat, boleh berhenti. Kullama ruziqu minha min thamarah. Kalau nafas kita pendek. Berhenti sebelum rizqa. Ambil min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Ini nafas yang pendek, kita dah boleh kerat-keratkan dan kita boleh agih-agihkan nafas kita kepada bacaan cara tadi. Jadi satu perkataan, dua perkataan sebelum perkataan yang ada la, kita dah berhenti dan kita patah balik dan kita selamat. Tapi kalau kita cuba juga nak langgar sampai selepas perkataan yang ada la,
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Takut-takut yang terberhenti. Kita nak jaganya makhraj, nak jaganya minha min, hukumnya ikhfa di sini, nak jaga huruf ta. Tiba-tiba adalah. Terkejutnya adalah. Alamak, nafas pun dah nak habis dah. Terpaksa berhenti. Haram ke? Itu namanya ittirari, terpaksa. Terpaksa. Tapi untuk selamatnya, elakkan daripada kita langgar ataupun langsung sampai habisnya, sampai selepasnya huruf yang adalah. Saya selalu buat macam itulah. Bila adalah, kalau baca tengok, kalau mata saya boleh curi tengok ke depan, kalau adalah cepat-cepat saya berhenti sebelum perkataan yang adalah, dan saya akan patah balik, ibtida balik, dan selamatlah kita tak akan berhenti pada perkataan yang adalah. Tapi sekarang Ustaz, ada mushaf yang tak ada lan ya. Ya, mushaf cetakan baru dia dah berubah wakaf-wakaf dan tanda-tanda. Jadi tak apalah, yang tak ada la tu tak ada masalah lah. Jadi kalau macam kita, kalau kita nak berhenti di situ boleh ke kalau tak ada gitu? Okey, sekarang ni kalau dah tahu mushaf dulu ada, sekarang tak ada. Maknanya kita dah tahu ada pada asalnya ada. Jadi maknanya macam mana kita boleh, kita nak faham macam mana? Mushaf cetakan sebelum ini, mushaf Madani juga, cetakan Madinah juga adalah. Tapi tiba-tiba mushaf cetakan yang baru, tempat cetakan yang sama dah tak ada dah. Macam mana kita nak faham? Macam mana kadang-kadang ada, dulu ada, sekarang tak ada. Macam mana kita nak faham? Kenapa berlaku gitu? Adakah lupa nak cetak ke, ataupun nak tanda ke, atau mana, macam mana kita nak faham? Siapa boleh bagi pandangan? Mungkin ada kajian baru Ustaz. Ada kajian baru. Okay, itulah jawapan. Ada kajian baru dan juga ada usaha ulama yang terkini untuk membolehkan bacaan itu dan untuk mengganti tanda lain selain daripada la. Jadi ulama-ulama dulu, kalau kita tengok di akhir Quran, mana-mana Quran, dia panggil ada a'dha' lajnah. Macam satu majmu'ah, satu kumpulan ulama-ulama dikhaskan ditetapkan mereka ini sebagai penyemak, mereka ini sebagai ahli lembaga untuk nak duduk bersama, buat keputusan bersama berkenaan dengan tandanya, berkenaan dengan tulisannya, berkenaan dengan apa semua sekali lah. Jadi kumpulan yang cetakan yang dulu, yang dahulunya, memang mereka bersuara suaranya di tempat-tempat tertentu diletakkan huruf la berdasarkan kepada makna itu. Sekiranya berhenti juga, maknanya kurang cantik sebab dia ada sambungan dan ada kaitan dari segi makna dengan huruf kalimah-kalimah yang berikutnya. Kalau kita berhenti tak cantik, kita kena wasal, kita kena sambung. Tapi bila dah tak ada, maknanya kumpulan tadi, ulama-ulama tadi dah diganti yang baru, mereka pula ada pendapat yang lain pula. Jadi soalan Haji Azman tadi, bagi saya, kalau kita tahu adanya la, boleh kita pilih yang antara dua. Kita tak berhenti pun, kita serahkan ataupun kita sandarkan cara bacaan tak berhenti di situ kepada ulama-ulama yang pun telah bersebulat suara untuk ditandakan dengan la. Jadi di sini wakaf, tanda-tanda di sini adalah ijtihad ulama, kita serahkan kepada ulama, mereka yang tanda, maka kita ikut mereka. Jadi insya-Allah tak ada masalah, nak berhenti pun tak apa, tak berhenti pun lebih selamat sebab dah tentunya yang sambung itu lebih fasih dan lebih sempurna sebenarnya. Kalau kita kembali kepada sejarah Al-Quran, Al-Quran adalah jumlatan wahidah. Dari awal dapat sampai akhirnya seolah-olah seketul Al-Quran ini. Ayat-ayatnya semua berhubung dan bersambung dan berkait-kaitnya. Jadi selagi mana tak ada wakaf tanda yang suruh kita berhenti, maka kita sambung lebih baik. Itu makna dia. Okey. Mohon bertanya Ustaz. Ya, silakan. Yang lam alif tu ada pengecualian tak? Kalau misalnya tanda tu di akhir ayat yang ada bulat tu. Misalnya fawailul lil musallin. Pengecualian makna maksudnya macam mana? Macam tanda lam alif tu,
kalau tanda tu di akhir ayat. Wallahu a'lam. Saya tak pasti jawapan ini betul ataupun tidak, tapi yang saya yakinnya bila sebutnya akhir ayat tetap berhenti itu lebih baik daripada sambung. Sebab saya duk perhati juga, tak tahu dari mana sumber dan asalnya. Bila ayat itu dimulakan dengan alladzina, kebanyakan bacaan sebahagian setengah kita dia akan sambung. Walaupun ayat itu ayat panjang kadang-kadang. Dia sambung juga. Sebab dia nakkan alladzina itu disambungkan dengan ayat sebelumnya walaupun alladzina itu awal ayat. Disambungkan dengan ayat yang berikutnya, yang sebelumnya. Jadi kalau tuan kata nak letakkan la di situ, maksudnya tak boleh berhentilah. Wailil musallin alladzina, kena sambung juga. Saya tak berani sokong sebab saya yakin al-wuqufu ala ra'sil ay sunnah. Berhenti pada setiap hujung ayat nombor 1, 2, 3 adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang sambung juga sebenarnya dah tak ikut sunnah. Dah menyalahi sunnah. Dan maknanya tak dapat pahala sunnah lah. Bukannya dia anti sunnah, tidak. Maknanya tak dapat pahala seperti mana dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekali-sekala nak sambung-sambung, nak cepatkan, nak habiskan dalam bacaan yang sambung-sambung, tak terjejasnya tajwid, tak terjejasnya makna, itu tak kira salah. Tak salah lah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tak ada masalah, boleh sambung-sambung. Tapi dalam masa-masa tertentu saja, bukannya selalu sambung-sambung tinggalkan sunnah, berhenti pada setiap akhir ayat. Maksud saya tu maknanya yang lam alif tu maksud saya bila lam alif tu di akhir ayat tu maknanya dia pengecualian lah. Maknanya kita berhenti lebih baik lah. Ada tak Quran tanda di akhir ayat ada lam alif? Yang saya tahu yang dulu lah, saya nampak yang fawailul musallin. Itu cetakan mana Quran itu? Mungkin itu yang puncanya ramai juga orang yang baca sambung-sambung bila ada alladzina. Itu tapi tak apalah, kita kembali kepada kaedah yang asalnya, berhenti pada setiap akhir ayat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tauqifi maknanya setiap kali Jibril alaihissalam turunkan wahyu, Jibril akan bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dha'il ayata kadza wa kadza, dha'il ayata fi mawdi'i kadza wa kadza. Jibril yang mengajarkan kepada Nabi, letakkan ayat ini di surah mana, di tempat mana, di situ dan di sini. Maknanya itu arahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam untuk menyusunkan kedudukan ayat dan juga surah seperti mana kita terima. Jadi bila kita berhenti, kita ikutlah sunnah Quran yang asal tanpa kita sambung dan cantum-cantum ayat-ayatnya, insya-Allah. Okay, sama-sama tengok. Kita ada dua lagi, kita habiskan. Waqaf jaiz, iaitu memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sampai merosakkan makna. Ia diberi tanda waqaf jim. Ini banyak juga. Tanda waqaf jim 50-50, senang. 50-50, berhenti pun tak apa, sambung pun tak apa. Tapi saya pilih berhenti. Sama juga, berhenti bila kita ada nafas, kita akan baca dengan selesa dan juga kita akan berikan hak-hak tajwid, hukum-hukum tajwid dengan sempurna. Jadi bila dah ada cannya untuk berhenti, jangan kita membazir, jangan kita lepaskan peluang, berhentilah bila ada huruf jim. Jadi kita ada berapa alamat tadi? Tandanya kita ada 5 dah. Mim berhenti, qala berhenti, sala berhenti, la jangan berhenti, lepas tu jim berhenti. Walaupun solat itu sambung lebih baik, tapi macam tadilah, kalau berhenti kita ada nafas yang panjang, kita akan baca dengan sempurna dan tenang, insya-Allah. Dan yang terakhirnya waqaf ta'anuq. Ta'anuq ini berhenti salah satu. Berhenti salah satu dan kalau tak boleh berhenti kedua-duanya. Sebab kalau kita berhenti kedua-duanya, dia akan boleh menjejaskan dari segi makna ayat itu. Sebab itu kita kena pilih salah satu. Yang pertama ataupun yang kedua. Nak sambung terus pun boleh. Tapi pahalanya bila kita berhenti, kita dapat. InsyaAllah. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Dan tambihat,
InsyaAllah kita akan ambil minggu depan insyaAllah. Sekiranya ada umur dan juga peluang. Sebelum kita akhir, ada apa-apa nak ditambah? Malam ni tak banyak kita beri peluang kepada Haji Din bercakap sebab agak berat sikit. Tajuk ni tajuk besar, tajuk yang perlu mengambil perhatian semua insyaAllah. Okay, sekarang ni Haji Din boleh nak share apa-apa? Persilakan. Ataupun siapa-siapa kalau nak bertanya, nak tambah lagi insyaAllah. Okey. Kita ada satu mesej rahsia sampai kepada saya ni. Kalau tak ada apa-apa, saya akan baca mesej ni. Yang mengirimnya Haji Selamat. Haji Selamat tapi bukan selamat Haji Selamat yang biasa. Ni selamat yang baru ni. Selamat yang kita tahu siapa ni. Dia selalu tukar-tukar nama. Kalau kelas tajwid je mesti dia tukar-tukar nama dia. Okey, kalau tak ada apa-apa, dah muncul, dah tiba, dah naik dah segambar dia. Kalau tak ada apa-apa, okey, insyaAllah kita doakan sama-sama untuk malam ini, khas untuk Haji Ismail Zaitun, Abang Is kita. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan lagi usianya dengan usia yang baru, meningkat lagi usianya, bertambah lagi usianya, berkuranglah umurnya, umur kita pun sama. Selalu orang kata bila kita bertambah usia, semakin kurang ajal kita. Kedua-duanya samalah. Bila dah tambah usia, dah dekat dengan ajal, semua kita dekat dengan ajal. Jadi kita haraplah bila Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan umur yang baru, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi peluang kita nak beribadah dan kita nak mendekatkan diri kita, nak kumpulkan bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita doakanlah untuk saudara kita Tuan Haji Ismail Zaitun yang berpakaian warna biru, bersongkok segak, handsome orangnya, insya-Allah. Masya-Allah, muda nampaknya. Tapi nombor yang diberi ni saya tak boleh tukar-tukar. Dia nombor sama je. Nak tukar nak jadi muda tak boleh je. Nak jadi sikit tak boleh. Dia tetap dengan nombor yang asalnya. Pun umur adalah angka saja. Yang penting semangat kita beribadah, insya-Allah terus menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mukhlis, yang ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala, jujur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada kita semualah yang muda yang tua, boleh kita minum teh alin. Senantiasa kita doakan semoga Allah berkati umur kita, umur yang panjang dalam keadaan dinikmat nikmat yang baik dan juga diberi peluang untuk menjadi hamba-Nya yang saleh, insya-Allah. Untuk hari ini terima kasih kepada semua. Marilah kita doa sebagai penutup dan doa khas untuk Haji Ismail dan itu untuk kita semualah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa beri petunjuk hidayah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم أطل أعمارنا في طاعتك اللهم ارزقنا حسن النظر فيك
اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Ila wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz. Jangan lupa hari Minggu ni breakfast Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Haji Arsyad Abang semua. ni baru 17 tahun dah. Nak Abang 77 Ustaz. 77 Masya-Allah. Masya-Allah. Hari Minggu Sihat. pagi 2 telur. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.